Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-234 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita beroleh sesuatu pengajaran, pelajaran dan juga sesuatu amalan yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan Khatijah Nayan, Hardi Suhaimi, Kamaria Kamaruzzaman, Ninda Anis, Nur Jamilatun Junid, Zaliha Kamaruddin, Jamilah Ihsan, Safiyah Sapyan, Maskana Abu Bakar, Samsarina Saifuddin, Ummi Zaihadi, Galik Spirit, Maskana Abu Bakar, M. Nasir Harun, kemudian Norazia Mukhtar, Razita Abdul Manaf, Aminah Hitam, Marwani Ahmad, Zaliha Kamaruddin, Haninani Elvira, Tumirah Damiri, Ruziah Ma'arub, kemudian Zakia Muhammad Nim, Zahara Alias, Ramlah Dasuki, Saadiyah Hasan, Ummi Zaihadi, Farida Hamdan, Khatib Khairuddin, Siti Mazura, Aniza Umar, serta Ahlan Salina Muhammad Nur, Rosnah Syarif, Zakia Muhammad Nin, Ummi Akasha, Wan Ismail Wan, Tuan Nurahim Syarif, Nurasiah Ahmad, dan juga Masitah, Siti Sami, Ninda Anis, Asna Darus, Rafiza, Azizah, Ijah, Nur Syima Ghaffar, dan juga Nurul Hidayat serta Ummi Akasha, dan juga Hajar Hazai dan Alauyah Abdullah. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kerana melapangkan masa dan bersama pada waktu petang yang cuacanya daripada sebelum asar tadi hujan, walaupun renyai-renyai di tempat saya, namun mudah-mudahan menjadikan kita dilimpahi sentiasa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya nampak ada beberapa orang yang kata suara jelas. Ada kata dari Kak Ninda daripada Singapura, Kak Zaliha daripada Tanjung Malim. Bagaimana yang lain? Semalam line saya tak berapa baik dan ada gangguan pada suara. Bagaimana yang lain? Adakah suara saya jelas ataupun tidak jelas? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Lalu kalaulah jelas, mohon komen jelas di ruang komen. Lalu sebenarnya kami masih lagi dalam proses pindah sebenarnya. Sebab itu tidak ada unify dan sebenarnya pengorbanan juga bagi isteri saya dan anak-anak yang mana sanggup membantu, contohnya untuk mencari tempat untuk buat live, kadang-kala daripada rumah untuk datang ke Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan jaga anak-anak dan sebagainya. Satu pengorbanan untuk isteri saya dan anak-anak. Untuk saya tidak mengapa sebab saya memang suka mengajar. Tapi untuk mereka, sebab dekat rumah sebelum ni mereka yang bantu daripada sudut live, daripada sudut setting dan lain-lain. Tapi bila dah tak boleh buat rumah kerana kami masih lagi dalam proses pindah, tak ada lagi unify. Macam semalam contohnya sangat terganggu sebab bila tak ada ni, lalu mereka sanggup datang pada waktu pagi untuk untuk program-program dan juga pada waktu petang. Nanti esok mulanya program yang baru, contohnya program Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sempurna bulan Maulid Rasul, peperangan Nabi. Lalu lagi awal kena keluar. Lalu moga Allah balas pengorbanan isteri dan anak-anak yang sanggup untuk membantu, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah setiap pengorbanan pasti ada ganjaran. Di akhirat adalah pasti, insya-Allah. Okey, lalu ramai yang kata jelas daripada Singapura, kata Kak Zubaidah Hanifah, Singapura pun dah jelas.
Semestinya salat tinggi jelas, sabak berenam jelas, ramai yang kata jelas. Okey, mohon je sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tek rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 340. Mohon je sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen muka surat 340. Fasal zikir-zikir ketika mana tawaf. Mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen muka surat 340. Fasal zikir-zikir ketika mana tawaf. Zikir-zikir ketika mana tawaf. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana tawaf ada doa-doa yang boleh dibaca, yang boleh diamalkan dan maknanya adalah makna-makna yang baik. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fi adhkari tawaf, fasal pada menerangkan zikir ketika mana tawaf. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, yustahabbu an yaqula inda istilamil hajaril aswad wa inda ibtida'i tawafi ardan. Kata Imam Nawawi, disunnahkan ketika istilam. Istilam maksudnya pada waktu itu adalah sama ada mengucup hajarul aswad. Istilam sama ada pada waktu itu mengucup hajarul aswad ataupun makna dia menyentuh hajarul aswad. Tapi kadang-kala sukar untuk kita buat kerana ramainya manusia. Maka istilam juga memberi makna pada waktu itu melambai. Melambai hajarul aswad daripada jauh. Maka sahabat-sahabat boleh catatkan dalam kurungan, perkataannya dalam kitab yang asal adalah istilam. Maksudnya melambai daripada jauh. Lalu kata Imam Nawawi, ketika mana melambai hajarul aswad, istilam, ketika nak mulakan tawaf. Lalu ada dua keadaan nak baca doa-doa berikut ini. Yang pertama adalah ketika mana nak mula tawaf, maka baca doa berikut. Yang kedua, bila Imam Nawawi sebut indastilamil hajarul aswad, maksudnya pada setiap pusingan bila tiba pada hajarul aswad dan kita buat istilam, maka baca doa ini. Lalu pada dua keadaan, mula tawaf dan ketika mana istilam hajarul aswad, ketika mana pada setiap pusingan kita tiba pada hajarul aswad dan kita istilam, iaitu kita melambai tangan, maka pada waktu itu baca doa ini. Apakah doa dia? Maka kata Imam Nawawi, doanya dia sama dengan doa yang kita dah baca. Sebentar, kita dah baca. Semalam kita dah baca, minta maaf. Tetapi tak jelas. Kita baca lagi sekali. Lalu sama-sama kita baca. Bismillah. Wallahu akbar. Allahumma imanan bik. Wa tasdiqan bi kitabik. Wa wafa'an bi ahdik. Wattiba'an li sunnati nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud dia? Lalu bila kita nak mulakan tawaf ataupun nak mula pusingan yang kedua, ketiga, seterusnya, ketika mana tiba pada Hajarul Aswad, maka kita baca Bismillah, dengan nama Allah aku memulakan tawaf. Wallahu akbar, dan dengan keagungan Allah aku memulakan tawaf. Allahumma, ya Allah, imanan bik, aku melakukan ini kerana beriman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabik, kerana membenarkan kitabmu. Wa wafa'an bi ahdik, kerana memenuhi perjanjian denganmu. Wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad, dan kerana mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca doa ini, kata Imam Nawawi, setiap kali kita nak mulakan tawaf ataupun setiap kali nak mulakan pusingan ketika mana pusingan tawaf ketika mana tiba di Hajarul Aswad. Lalu ini doa yang pertama. Seterusnya kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk mengulang zikir ini setiap kali berada selari dengan Hajarul Aswad. Selari maksudnya setentang, sejajar. Bila tiba je pada Hajarul Aswad, walaupun tak dapat sentuh, walaupun tak dapat cium, kata Imam Nawawi, bila tiba sahaja pada garisan yang sejajar dengan Hajarul Aswad, baca doa ini. Kata Imam Nawawi, pada 3 pusingan pertama tawaf untuk lelaki, maka disunnahkan untuk berlari-lari anak. Berlari-lari anak
Dan ini semua kita tahu untuk orang-orang yang dah pernah biasa join atau yang pernah biasa buat tawaf dan umrah, maka pada waktu itu ketika mana tiba pada pada tawaf, 3 kali pusingan pertama disunnahkan untuk berlari-lari anak. Okey. Dan disunnahkan untuk membaca doa berikut. Ini kalaulah ibadah haji, baca perkataan hajjah. Kalaulah umrah, maka baca perkataan umrah. Okey. Apakah doa dia ketika mana berlari-lari pada 3 kali pusingan pertama? Doanya adalah Allahumma, sama-sama sahabat ikut. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura. Kalaulah umrah, kita boleh sebut umrah maqbulah ataupun umrah mabrurah. Kerana umrah ada ta marbutah, maka mabrurah pun ada ta marbutah. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura, untuk haji. Kalau umrah, saya ulang lagi sekali, Allahumma ja'alhu umratan maqbulah ataupun umrah mabrurah. Wa dhanban maghfura wa sa'yam mashkura. Lalu nak baca doa ini bila? Kata Imam Nawawi pada 3 pusingan pertama ketika mana sedang berlari-lari anak ataupun berlari-lari kecil. Apakah terjemahan ini? Allahumma, terjemahannya adalah ya Allah, ij'alhu, jadikanlah amalan tawaf ini hajjam mabrura, sebagai haji yang mabrur, yang diterima. Wa dhanban maghfura, sebagai penyebab kepada dosa diampunkan. Wa sa'yan mashkura, dan sa'i yang disyukuri. Maksud mashkura, disyukuri, adalah diterima. Lalu doa ini baca pada 3 pusingan pertama tawaf, kata Imam Nawawi. Lalu pusingan keempat nak baca apa? Kata Imam Nawawi, pada 4 putaran berikut, maksudnya 4 pusingan baki daripada tawaf. Lalu 3 pusingan pertama baca doa ini sekurang-kurangnya. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Kalau umrah, Allahumma ja'alhu umrah maqbulah ataupun mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Baki lagi 4 pusingan, sebab tawaf ada 7, 3 dah selesai, tinggal lagi 4. Maka kata Imam Nawawi, pada baki 4 pusingan tawaf, bacalah doa berikut. Allahumma ghfir, Allahumma ghfir, warham, wa'fu, amma ta'lam, wa antal a'azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sama-sama kita baca. Best doa ni, makna dia sangat best. Kita boleh baca juga selain daripada waktu tawaf, ketika mana lepas solat, ketika mana bangun solat malam, sebab makna dia sangat best. Lalu apakah doa pada 4 baki pusingan tawaf? Allahumma ghfir, warham, wa'fu amma ta'lam, wa antal a'azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah, ampunkanlah, warham, kasihan, rahmatilah, kasihanilah, wa'fu amma ta'lam, dan maafkanlah apa yang engkau ketahui. Lalu Allah tahu semua benda yang kita lakukan secara sembunyi ataupun terbuka, semua Allah tahu. Lalu apa yang Allah tahu, kita minta Allah maafkan. Wa antal a'azzul akram, dan sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha perkasa. Allahumma, ya Allah, atina, berikanlah, kurniakanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat kelak kebaikan, wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami daripada siksaan api neraka. Maka digalakkan untuk membaca doa ini pada baki 4 pusingan terakhir. Kata Imam Syafi'i, yang paling aku suka bacaan ketika mana tawaf, maksudnya pada apa jua tawaf, bagus untuk terus menerus baca, adalah Allahumma
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Imam Syafi'i kata baca doa ni sebanyak mungkin. Sebab itu ketika mana kita buat umrah, mutawif selalunya antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, pada setiap pusingan tawaf dia akan bimbing doa ini. Kerana Imam Syafi'i kata kalaulah boleh pada setiap pusingan baca doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebab itu kata Imam Syafi'i, beliau juga mengatakan, aku suka apabila doa ini dibaca pada setiap pusingan tawaf. Apakah dia? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setiap pusingan tawaf baca. Kata Imam Nawawi, disunnahkan juga untuk berdoa di sela-sela tawaf. Maksudnya pada setiap keadaan tawaf. Nak baca apa? Doa-doa daripada urusan agama dan dunia. Janganlah pula kita ingat langsung tak boleh doa tentang urusan dunia. Boleh, kata Imam Nawawi. Disunnahkan, digalakkan. Apabila seseorang berdoa dan kemudian yang lain mengaminkan, maka tidak ada apa-apa. Tak ada masalah. Contohnya waktu tawaf nak baca doa ramai-ramai. Ataupun contoh kita tak tahu nak doa apa, kita ikut je orang, pada waktu tu orang lain baca doa kita aminkan. Tak ada apa-apa. Boleh juga begitu. Sebab tak semua orang tahu nak baca doa apa. Maka kalaulah kita mengaminkan, maka tidak ada sebarang masalah, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, diceritakan daripada Al-Hasan bahawa doa dalam ibadah haji dikabulkan di 15 tempat. Masya Allah. Ada 15 tempat yang mana adalah doa mustajab ketika mana sedang buat ibadah haji. Antaranya apa? Di Multazam. Apakah itu Multazam? Multazam adalah tempat kecil di apa yang kita dah belajar di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Tempat orang selalu tepikkan badan dia, pada waktu itu dia sentuhkan badan dan muka dia, maka itu dipanggil Multazam. Lalu Multazam adalah tempat mustajab. Di bawah talang air, di Kaabah itu ada mizab, ada talang air, maka di situ tempat mustajab. Di dalam Hijr Ismail itu adalah mustajab. Di dalam Kaabah, yang mana kita tak tahu bila kita boleh masuk Kaabah. Lampu. Okey. Lalu di dalam Kaabah, namun mungkin bila sahabat-sahabat jadi Perdana Menteri ke apa, bila buat haji dan umrah, mungkin boleh masuk Kaabah. Doakan saya boleh masuk Kaabah. Saya pun doa kepada sahabat-sahabat. Bukanlah saya minta nak jadi Perdana Menteri, tidak. Tapi Allah, kadang-kala tidak ada apa-apa yang mustahil bagi Allah. Mana tahu nanti sebelum meninggal dunia, Allah izinkan untuk masuk ke dalam Kaabah. Okey, maka ini adalah yang keempat. Ya, dalam Kaabah. Ketika mana berada di Telaga Zamzam, ataupun lebih tepat sebenarnya ketika mana minum air Zamzam, maka itu pun adalah mustajab. Di atas bukit Safa dan juga Marwah, itu dah kira dua. Safa tempat mustajab, Marwah pun tempat mustajab. Ketika mana sedang melakukan sa'i di tempat sa'i, itu pun adalah tempat mustajab. Di belakang makam Ibrahim, sebab itu lepas habis tawaf kita disunnahkan untuk solat sunat tawaf di situ. Firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Solatlah di belakang makam Ibrahim. Maka itu adalah tempat mustajab. Di padang Arafah ketika mana sedang buat haji, di Muzdalifah, di Mina, dan di ketiga-tiga tempat melontar jamrah, maka ini adalah tempat mustajab. Sebab itu kata Imam Nawawi, ini adalah tempat berdoa, bukannya tempat kita bergaduh. Kadang-kala kat tempat-tempat macam ni kita nak bergaduh. Kat tempat-tempat macam ni yang kita nak bergaduh. Jangan, ini tempat mustajab. Apa yang kita lafazkan akan dikabulkan. Sebab itu kata Imam Nawawi, maka kerugian yang besar bagi orang yang tak berdoa bersungguh-sungguh di tempat ini. Dahlah nak datang susah, nak dapat jemputan haji susah. Lepas tu bila dah sampai pada waktu itu tak buat apa-apa. Tidur, bergaduh, bertengkar, tak selesa, merungut. Kata Imam Nawawi, rugi sangat. Kena berdoa bersungguh-sungguh pada tempat-tempat ini.
Lalu ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tinggikan lagi sikit Alia. Okey. Kata Imam Nawawi, muka surat 341, mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan pengikutnya mengatakan disunnahkan untuk membaca Al-Quran ketika mana tawaf. Boleh tak waktu tawaf? Kejap lagi, tutup dulu. Okey. Ustaz cahaya masih lagi okey. Lalu, boleh tak baca Al-Quran ketika mana tawaf? Kata Imam Syafi'i boleh, tak ada masalah. Ketika mana tawaf baca Al-Quran. Okey. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh baca Quran ketika mana tawaf. Sedangkan zikir, kerana waktu tawaf sunat zikir, dan zikir yang paling afdal adalah pada waktu itu untuk membaca Al-Quran. Namun, Abu Abdullah Al-Halimi, seorang ulama yang seangkatan dengan Imam Syafi'i yang terkemuka, berpendapat tidak sunnah membaca Al-Quran. Imam Syafi'i punya pandangan sunnah kerana dia pada waktu ini sunnah untuk berzikir waktu tawaf, dan Al-Quran pun adalah seafdal-afdal zikir. Namun apa Syekh Al-Halimi berkata, Abu Abdullah Al-Halimi dia kata tak sunat. Untuk baca, nak baca boleh, tak membatalkan tawaf, tetapi tidak sunnah. Yang benar adalah pendapat pertama, bahawa sunnah dan boleh untuk baca Quran. Lalu kalaulah tak tahu nak baca apa-apa, baca Quran ketika mana tawaf. Tak tahu baca apa-apa, Qul huwallah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Boleh baca Quran ketika mana tawaf, ganti doa dan zikir. Para ulama daripada kalangan kami mengatakan membaca Al-Quran adalah lebih baik daripada doa dengan doa-doa yang tak maksur. Apakah maksud doa yang tak maksur? Doa yang mana tidak ada dalil, doa yang mana tidak ada sandaran, itu tidak maksur. Maksudnya boleh je kita nak doa apa-apa. Lalu susunan dia adalah ketika mana tawaf, yang paling afdal adalah doa yang maksur, yang ada sandaran. Kemudian baca Al-Quran, dan yang ketiga barulah doa yang tidak ada sandaran. Contohnya kita minta pada waktu itu nak ini daripada kita doa, tak ada masalah, tetapi ianya tidak ada maksur, yang mana daripada riwayat dan juga amalan para sahabat. Sebab itu kata Imam Nawawi, sedangkan doa-doa yang maksur, yang ada sandaran daripada riwayat, adalah lebih baik daripada membaca Al-Quran menurut pendapat yang paling benar. Lalu, apakah benda yang paling afdal nak baca waktu tawaf? Doa-doa yang maksur. Tempat nombor 2, baca Quran. Tempat yang ketiga, apa jua doa secara umum. Pendapat lain menyatakan bahawa membaca Al-Quran lebih baik. Lalu di sini ada perbezaan pendapat, namun ringkasannya tidak ada masalah kalaulah seseorang itu nak membaca Al-Quran ketika mana tawaf. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan disunnahkan untuk membaca satu khatam Al-Quran waktu musim haji. Lalu ini baru best. Waktu musim haji tak buat apa-apa, baca 30 juz. Daripada mula datang apa yang untuk ibadah haji, selewat-lewatnya ketika mana sebelum bermulanya, iaitu pada 8 Zulhijjah, buat satu khatam. Lalu pada musim haji buat satu khatam. Barulah tak sia-sia masa, barulah tak ada waktu nak bertengkar dengan sesiapa, barulah pada waktu itu nak berungut, nak bersungut, nak mengomel dan sebagainya. Kata Imam Al-Juwaini, buat satu khatam ketika mana musim haji, pada saat tawaf, sehingga pahala yang didapat menjadi sangat besar. Wallahu alam. Lalu kata Imam Nawawi, setelah habis tawaf nak buat apa? Setelah tawaf disunnahkan mengerjakan solat 2 rakaat. Lalu 2 rakaat ni nak niat apa? Kata Imam Nawawi, 2 rakaat dengan niat sunat tawaf. Usalli sunnatat tawaf raka'ataini. Kita buat 2 rakaat dengan niat tawaf. Okey. Seterusnya, selepas daripada solat sunat tawaf, lalu kat mana nak solat sunat tawaf? Sebaiknya adalah di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Tak boleh dekat yang segaris dengan makam Ibrahim. Okey. Dan kemudian berdoa apa sahaja. Di antara doa yang boleh dibaca selepas daripada solat sunat tawaf adalah Allahumma ana abduk wabnu abdaik ataituka bidhunubin kathirah wa a'malin sayyi'ah wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar faghfir li innaka antal ghafurur rahim. Apakah terjemahnya? Ya Allah, aku adalah hamba-Mu
dan putera kepada hamba-Mu. Aku datang kepadamu dengan membawa dosa yang banyak dan amalan-amalan yang tidak baik. Sementara ini adalah tempat memohon perlindungan orang-orang yang ingin meminta perlindungan daripada api neraka. Faghfirli, maka ampunilah daku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Lalu kalaulah kita betul-betul hayati doa ni, lepas dah buat tawaf, lepas dah buat solat sunat tawaf, pasti menangis. Kerana ini memang tempat minta berlindung daripada api neraka. Dalam keadaan kita dah melakukan pengorbanan dengan ihram, dengan pantang larang, maka Allah pandang doa ketika ini. Cumanya kena biasakan diri untuk minta daripada hati. Bukan sekadar minta daripada lidah. Biasakan diri bila doa daripada hati, daripada hati, supaya pada waktu itu beserta dengan emosi dan permintaan, maka pada waktu itu doa itu lebih mendatangkan kesan. Okey, kata Imam Nawawi, lalu kita dah habis tawaf, dah habis solat sunat tawaf, dah habis doa selepas solat sunat tawaf. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal doa di multazam. Doa di multazam. Apakah itu multazam? Kata Imam Nawawi, telah kami kemukakan sebelum daripada ini bahawa multazam adalah tempat di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Dia kecil dia, lebih kurang 2 meter lebih. Kecil je tempat tu. Lalu kalaulah kita berkesempatan ada di multazam, maka pada waktu itu kita boleh baca doa ini ketika mana berada di multazam. Apakah doa dia? Lalu saya akan baca bahasa Arab sahaja, nanti sahabat-sahabat boleh tengok dia punya terjemahan. Lalu apakah doa yang boleh kita baca ketika mana berada di multazam? Kata Imam Nawawi, Allahumma lakal hamdu. Sama-sama sahabat ikut. Nanti bila kita dah tiba di multazam, kita boleh baca. Jom sama-sama kita ikut. Allahumma lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amak wa yukafi'u mazidak, ahmaduka bijami'i mahamidik ma alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amik ma alimtu minha wa ma lam a'lam wa ala kulli hal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'idhni minasyaitanir rajim wa a'idhni min kulli su' wa qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih. Allahumma ja'alni min akrami wafdik alaik wa alzimni sabilal istiqamah hatta alqaq ya rabbal alamin. Lalu dia punya terjemahan sangat best. Saya baca terjemahan. Lalu apakah terjemahan dia? Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian. Yuwafi ni'amak, pujian yang mana pada waktu itu menepati banyaknya nikmat. Lalu macam mana banyaknya nikmat kita dapat, banyak itulah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Aku memujimu dengan seluruh pujian, baik dengan pujian yang aku ketahui maupun pujian yang aku tidak ketahui. Allahumma ya Allah, aku memujimu atas segala kenikmatan yang dikau kurniakan, baik nikmat yang aku tahu dan nikmat yang aku tidak tahu. Semua jenis nikmat kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad, ahli keluarga baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, lindungilah aku daripada godaan syaitan yang terkutuk. Lindungilah aku daripada segala kejahatan. Jadikanlah aku menerima dengan tulus apa yang engkau rezeki dan berikan kepadaku, dan berkatilah rezeki itu untukku. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk utusan termulia kepadamu. Sebentar. Min akrami wafdik, utusan termulia kepadamu. Apakah maksud utusan termulia? Maksudnya bila kita kembali kepada Allah,
pada waktu itu kita berada bersama dengan golongan yang mulia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkanku jalan yang lurus sehingga aku bertemu denganmu, wahai Tuhan semesta alam. Lalu doa dia sangat powerful. Nak baca doa ni waktu bila? Kata Imam Nawawi, ketika mana kita berada di multazam. Lalu ini doa yang boleh dibaca ketika mana berada di multazam. Tapi kita boleh je, kerana makna dia baik, kita boleh je baca selepas solat, ketika mana munajat pada waktu malam, ketika mana pada waktu-waktu yang kita nak berdoa, boleh sahaja. Tidaklah bererti ianya terikat dengan hanya multazam. Okey. Kata Imam Nawawi, kalaulah kita berada di Hijri Ismail, nak baca doa apa? Boleh sahaja baca doa apa-apa, namun jangan tinggalkan doa ini. Kata Imam Nawawi, Hijri Ismail adalah sebahagian daripada Kaabah. Hijri Ismail ianya adalah sebahagian daripada Kaabah. Bukanlah keseluruhan Hijri Ismail, tetapi bahagian depan Hijri Ismail pada waktu itu sebenarnya asal Kaabah yang telah dikeluarkan oleh orang Quraisy ketika mana pembinaan Kaabah. Telah kami jelaskan bahawa berdoa di Hijri Ismail dikabulkan. Maka antara doa yang maksur di Hijri Ismail, kata Imam Nawawi adalah, sama-sama sahabat baca, Ya Rabb, ataituka min syuqqah ba'idah mu'ammila ma'rufak fa'anilni ma'rufan min ma'rufik tughnini bihi an ma'rufi man siwak ya ma'rufan bil ma'ruf. Apakah terjemahannya? Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku datang kepadamu daripada negeri yang jauh. Kita datang daripada jauh, daripada Malaysia. Berapa jam flight? Ada orang yang tak pernah naik flight kecuali hanya untuk datang haji. Dia tak pernah naik mana-mana flight kecuali hanya untuk haji. Ada yang datang daripada jauh, sebelum datang ke airport naik bas dulu, transit dulu, datang daripada jauh. Bagaimana datang susah payah. Lalu kita mengadu kepada Allah, Ya Allah, aku datang daripada jauh. Aku datang kepadamu dari negeri yang jauh, mengharapkan kebaikanmu. Maka berikanlah kepadaku kebaikan daripada kebaikanmu, yang boleh mencukupkan aku daripada kebaikan selainmu. Ya Allah, jadikan aku hanya perlu kebaikanmu, tak perlu kebaikan makhluk-makhlukmu, Ya Allah. Wahai Zat yang memberi kebaikan. Lalu ini doa, kata Imam Nawawi, yang boleh dibaca ketika mana berada di Hijri Ismail. Fasal yang terakhir untuk hari ini, kata Imam Nawawi, doa di dalam Kaabah. Walaupun kita tak tahu bila kita boleh berada dalam Kaabah, tetapi kita pujuk hati kita, sebenarnya bahagian Hijri Ismail itu adalah dalam Kaabah. Lalu kita berada di bahagian depan Hijri Ismail, sebenarnya kita sedang berada di dalam Kaabah. Lalu kata Imam Nawawi, telah kami jelaskan sebelumnya bahawa doa di dalam Kaabah adalah mustajab dan makbul. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma bahawa ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Kaabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan wajah baginda dan pipi baginda di dinding-dinding Kaabah. Baginda pada waktu itu bertahmid, memuji Allah. Baginda pada waktu itu memohon dan beristighfar kepada Allah. Kemudian baginda menuju setiap sudut Kaabah sambil bertakbir. Bertakbir maksudnya Allahu Akbar. Bertahlil maksudnya La ilaha illallah. Bertasbih maksudnya adalah Subhanallah. Memuji Allah, memohon istighfar, dan kemudian Nabi keluar. Lalu daripada riwayat ini sebenarnya Usamah bin Zaid menceritakan bila Nabi berada dalam Kaabah, pada waktu itu Nabi mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Itu yang Nabi SAW buat. Lalu ini amalan Nabi ketika mana berada di dalam Kaabah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung esok. Di sini ada beberapa pengumuman sempena bermulanya program khas sempena Maulidur Rasul, iaitu pembacaan kitab Perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan bermula esok sebanyak 2 waktu jika Allah izinkan. Buat masa ini saya dah cuba sedaya upaya untuk asingkan 2 waktu tersebut, jam 9.10 pagi dan jam 9.10 malam.
maka ada beberapa pengumuman yang saya nak buat. Yang pertama, Hayati Quran mungkin tak ada, sebab nak beri fokus persediaan untuk program ini. Dan kalaulah ada, kalaulah saya sempat buat, maka kita akan pendekkan daripada 30 minit hanya kepada 15 minit. Saya cuba untuk buat walaupun pendek, kerana nak buat persiapan untuk program khas Maulidur Rasul. Dan yang kedua, program di Telegram channel Kuliah Ummah Aziz, iaitu pembacaan santai sirah kisah para sahabat ditangguhkan seketika. Saya pun dah beberapa lama tak sempat nak buat, dan kita akan fokuskan kepada pembacaan kitab peperangan Nabi SAW. Kepada sahabat-sahabat yang mana telah membuat pembelian, ada sebahagian yang saya telah postkan, dan ada sebahagian yang saya masih belum sempat postkan. Kerana pagi tadi pun saya lebih kurang separuh hari ada dekat klinik, ada urusan yang perlu diselesaikan. Lalu hari ini saya tak sempat post. Cumanya orang-orang yang telah membuat pembelian sebelum hari Isnin, semua saya dah postkan. Lalu saya mohon maaf, saya akan cuba postkan esok, mudah-mudahan insya-Allah. Lalu mohon maaf jika ada yang terlewat menerima buku. Kalaulah ada yang masih ingin untuk membuat pembelian buku, dialu-alukan. Buku masih ada, masih lagi boleh untuk membuat pembelian insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk orang yang ingin membuat pembelian kitab Al-Azkar ataupun buku peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Terima kasih kepada yang telah membuat pembelian buku. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.